dari Auditorium Kompleks Perdana Siswa mempersembahkan sebuah karya Hafizur Roslan dan arahan Afnan Hilman, teater bertajuk Titik Noktah dari Kolej Kediaman ke-7. Kebenaran yang amat memilukan. Atau dalam erti kata lainnya, pengkhianatan. Satu sifat yang wajib ada pada dunia ini, yang tak ada siapa ambil peduli, atau satu anasir yang sekadar dipandang sepi. Tetapi kita lupa, pengkhianatan itu akan menjadi lebih bermakna bila ianya berlaku tanpa kita sedari. Menakutkan, bukan? Tapi inilah kebenarannya. Dan kerana kebenaran ini jugalah keinginan membuat khianat telah lama bersarang dalam jiwa keji manusia. Dunia penjara buat mereka yang berpegang dengan keimanan. Syurga buat mereka yang memilih untuk berjauhan dengan Tuhan. Apa yang ada pada dunia ini sebenarnya? Kemewahan, kenikmatan, atau kemegahan? Untuk apa itu semua diciptakan kalau hanya bersifat sementara? Kenapa tidak dibiarkan untuk kekal bersamanya? Kenapa? Kenapa Tuhan? Kenapa?
Mbak Alia. Sorry baby, I'm late. Ini, barusan tadi aku udah sampai, tapi kamu nggak ada. Ini, aku mau tanya, apa benar pekabaran dari asisten aku barusan tadi? Emangnya Mbak memukul Marissa? Amboi, cepat betul beritanya tersebar, Luna. Memang betul. Memang aku yang pukul dia masa majlis tu tadi. Biar dia rasakan. I have to. Cause she deserve it, Luna. Tapi nggak bisa begitu, Mbak. Emangnya Mbak udah pikir habis-habisan sebelum melakukan hal seperti ini? Apa? Datuk Raffi tahu akan hal ini? Dah tentu-tentu dia tak tahu lagi. Kalau tak, mesti si tua kutuk tu dah call aku dari tadi lagi. Loh, ngapain gitu? Kalau dia tahu nih, gimana si Alia? Biarkan. Biar dia tahu aku yang pukul betina simpanan dia. Baby, kamu nggak bisa bicara sewenangnya. Mana mungkin Datuk Raffi akan melepaskan kamu begitu aja? Mana mungkin, baby? Kalau pasal tu, aku tak terfikir pula, Luna. Sebab tu aku panggil kau ke sini. Kau kena tolong aku, Luna. Aku hanya kau seorang je dekat sini. Aku ada ide. Apa kata kalau kau sorokkan aku di Jakarta? Bila semuanya dah settle, aku baliklah ke Malaysia semula. Okey, bolehlah. Jakarta, aku nggak bisa, Mbak. Apalagi sekarang ini kita masih di KL, di Kuala Lumpur. Gimana kalau Datuk Raffi melaporkan hal ini ke polisi? Nanti aku pula yang akan dihukum, Mbak. Polis? You tahu juga? Tak, Nanalah. Sekarang tak pasal-pasal, kau pun kena tangkap. Nanti aku tanya kawan. Apa yang kau tak buat sekarang ni, Luna? Baby, tenang sini. Duduk. Sini. Duduk. Sini. Aku punya idea. Gimana kalau kamu menginap aja di hotel ini? Aku akan coba ngomong sama teman aku di Jakarta. Iya, kiranya bisa, aku akan coba tempatkan kamu di sana ya. Okey, aku setuju. Tapi kau jangan bagi tahu pada sesiapa tahu yang aku ada kat sini. Biar aku sendiri yang call arrest. Nanti pandai-pandailah aku bagi alasan. Alah baby, pokoknya kamu nggak usah khawatir. Kiranya kamu minta pertolongan dari aku, ya pastilah aku bantuin kok. Kan kita ini temannya udah lama. Thank you so much, dear. Terima kasih banyak-banyak, Luna. Aku tak tahu nak percaya pada siapa lagi selain dari kau. Hanya kau saja harapan yang aku ada. Aku sayang kau, Luna. Ya mbak. Bentar ya, aku mau telepon. Halo? Ya, ini aku Luna. Ya Luna. Nih, tolong bookingkan aku satu kamar ya VIP. Itu teman aku, Alia Adina. Ya iyalah Alia. Ya. Oke.
aku malam ni. Sebab aku kan tinggal seorang. Bolehlah Luna, please. Ini aku beneran gak bisa. Aku harus pulang ke studio karena ada kerja yang perlu aku selesaikan sebelum aku pulang ke Jakarta. Nih, tapi nggak apa-apa. Sejurus aku siapin kerja aku di sana. Aku akan cepatan sebelum ke sini ya. Okey, kalau macam tu kau hati-hati ya. Sebab dah lewat sangat ni. Aku risau dengan kau Luna. Ya iyalah kok Mbak. Ini. Aku nggak secantik kamu. Yang mana adalah yang mau kacau atau mau usik sama aku. Ya udah jangan dibahas nih. Aku pulang dulu ya. Aku beneran minta maaf nih. Aku pulang dulu ya. Ya kamu hati-hati. Bye. Good night. Good night. Bye. Hello Eros. Buat masa sekarang, aku takkan balik ke rumah. Aku akan stay dekat hotel biasa ni. Hotel Sunshine. Betul. Tapi, kau jangan bagi tahu pada sesiapa yang aku ada kat sini. Tu masalah orang tua tu. Okey. Okay, bye. Siapa pula yang datang ni? Masuklah. Memang aku perlukan bantuan sekarang ni. Aduh. Hello, Cik Alia. Selamat pagi. Cik ni daripada housekeeping. Cik Mai nak kembali bilik Cik Alia.
Cik Alia? Oh, Cik Alia. Ya! Kau ni! Dari tadi aku suruh masuk kan? Masuk je lah! Buka! Loh. Ish. Mana Cik Alia ni pi? Tak ada lah pula. Ni semua salah budak-budak reception. Tak harap nak keluar. Ni nak habak mai lah. Kalau dah, bolehlah Cik at least takat gambar dengan dia. Lepas tu boleh Cik tayang kat Instagram ke, Facebook ke, Twitter ke. Ish. Hei! Oh. Apa masalah kau ni, ah? Pagi-pagi lagi dah memekak. Pakai headphone masa kerja? Kau memang tak sayang kerja. Kau dengar tak apa yang aku cakap ni? Hey! Hello! Itu dia. Ui. Banyak betul barang-barang Makcik Alia Adlina. Untunglah jadi artis. Artis Malaysia pun kaya juga kan? Ui. Cantik. Cik suka. Namanya. Liplap. Kalau dah Cik jadi Cik Alia Adlina, kalau Cik tak kat satu kampung tahu. Hei perempuan! Kau ingat barang aku semua ni murah ke? Siapa suruh kau pegang? Letak balik. Kalau barang aku ni rosak, bercala, kau mampu bayar? Siapa nama kau? Panggil bos kau sekarang. Alamak. Cik Alia Adlina dekat sini lah pula. Cik Alia. Sorry lah. Sebenarnya Cik Mai ni nak kemas bilik Cik Alia. Cik Alia. Cik Alia? Hei, kenapa kau menjerit ni, ha? Bising kau tak? Dah lah usir barang aku ikut suka hati kau. Dah lah simpan bersepah barang-barang aku tu. Nangis. Memang patut pun kau menangis. Sebab bila bos kau datang, aku akan suruh dia pecat kau. Hello. Friend office. Tolong panggil ambulans ke polis ni juga. Cik Alia Adlina. Cik Alia Adlina dah mati. Mati? Kau cakap apa ni? Aku ada kat sini lah. Kau mesti mengarutkan. Tak mungkin. Aku belum mati lagi. Tidak! Apa yang kita ada untuk hari ini, detektif? Mangsa kita seorang wanita, Tuan. Alia Adlina. Alia Adlina? Penyanyi terkenal tu. Mati sebab apa? Maafkan saya, Tuan. Setakat ni kita belum dapat kenal pasti lagi punca kematian si mangsa. Come on lah. Takkan korang tak jumpa
satu jenis senjata pun dalam bilik ni. Pada mayat semasa, takkan tak ada sebarang kesan tikaman atau kesan tembakan. Memang kita tak boleh nak kaitkan penggunaan senjata sebagai punca kes pembunuhan ni, Tuan. Tetapi pada badan si mangsa ni, terdapat beberapa kesan lebam dipercayai kerana dipukul. Besar kemungkinan mangsa masih lagi hidup sewaktu dia diserang, Tuan. Okey. Jalankan proses bersiasat ke atas mayat si Alia dan dapatkan maklumat berkaitan secepat mungkin. Aku tak kira dengan cara apa sekalipun korang nak guna. Aku nak sebelum tengah hari esok. Boleh? Baik, Tuan. Bagus. Bagaimana dengan saksi kejadian? Ada? Berkenaan dengan saksi kejadian, masih belum ada yang tampil membuat laporan, Tuan. Tetapi menerusi rakaman kamera litar tertutup yang berada di luar bilik mangsa, dapat dipastikan hanya 3 orang yang disyaki bertemu dengan mangsa pada malam dia dibunuh. Siapa diorang tu? Kita ada maklumat berkaitan 3 orang misteri kita ni. Menurut maklumat yang kita ada, 2 daripada suspek tersebut merupakan suami mangsa sendiri, iaitu Datuk Rafi dan juga Marissa Dewi, penyanyi baru tu, Tuan. Diorang datang sekali ke? Tak, Tuan. Mereka datang secara berasingan. Selain itu juga, terdapat seorang lagi lelaki yang datang menemui mangsa pada malam kejadian. Artis? Bukan, Tuan. Okey, tak apa. Siapa yang datang dulu? Mengikut urutan, suami mangsa datang terlebih dahulu, diikuti dengan lelaki misteri kita ni, dan akhir sekali Marissa Dewi. Interesting. Kalau macam tu, panggil kemari 3 orang suspek kita untuk kita soal siasat sekarang. Dapatkan maklumat berkaitan dengan mangsa dan 3 orang suspek kita ni. Lagi satu, arahkan orang kita untuk geledah rumah ketiga-tiga orang suspek untuk mencari senjata pembunuhan. Kalau ada. Baik, Tuan. Tuan, boleh Datuk terangkan kepada saya atas sebab apa Datuk bertemu dengan Alia semalam? Saya ni suami dia. Apa salah ke saya berjumpa dengan isteri saya sendiri, Tuan Inspektor? Ya, memang tak salah Datuk. Tapi ini sedikit sebanyak dapat membantu siasatan kami. Lagipun, Datuk harus bekerjasama dengan kami. Kerana sekarang ni, Datuk juga adalah orang yang disyaki. Ya, memang saya ada berjumpa dengan Alia malam semalam. Tapi bukan untuk bunuh dia. Saya cuma datang untuk tenangkan dia selepas apa yang terjadi antara dia dan Marissa Dewi pada malam birthday party Marissa. Itu je. Lagipun, saya orang yang pertama berjumpa dengan dia. So tak mungkin saya yang bunuh isteri saya sendiri, Tuan Inspektor. Tapi, ini masih belum cukup untuk membuktikan yang Datuk tak bersalah. Datuk faham? Faham. Tak ada siapa yang pernah faham akan situasi ini. Memang Alia Adina itu isteri aku. Dan aku suami dia. Bahkan aku masih lagi teringat kali pertama aku berjumpa dengan dia.
Mata bertentang mata. Kami bertukar bicara. Walau ketika itu aku sudah beristeri, tetapi disebabkan kecantikan Alia Adlina, aku sanggup. Aku sanggup untuk ceraikan bini pertama aku. Aku ingin memiliki. Aku mampu. Aku mampu untuk jadikan dia hak milik aku selamanya. Tapi langit tak selalu cerah. Hidup ini tak selalu dia indah. Aku akui tak ada bezanya antara aku dengan lelaki lain yang tak pernah puas dambakan kehangatan lebih daripada seorang wanita. Yang tak pernah cukup memiliki lebih daripada seorang penyedap rasa. Memang aku punya hubungan sulit di luar sana dan aku jaga agar ianya tak sampai ke pengetahuan semua. Tapi siapa yang bukakan segalanya? Engkau. Kalau aku tahu siapa punya angkara, aku akan bunuh dia. Aku akan lenyapkan semua. Sial kau perempuan. Berani kau berkasar dengan Maisa. Kau ingat aku takkan tahu? Sakitlah bodoh. Kenapa? You ingat? Ha? I memang sengaja lah buat macam tu. Kenapa? You sakit hati bila I pukul betina simpanan you tu. Penyedap serakah you. Kau ni memang celaka. Dasar betina tak kenang budi. Kalau tak sebabkan aku, kau takkan dapat rasa segala kenikmatan yang kau ada sekarang ni. Kau tahu tak? Jangan kata nak hidup mewah, hidup terkenal, silap-silap hari bulan, kau masih lagi bekerja di kelab malam. Hey, you tak payah nak mengarut lah. Sayang, banyak lagi datuk kat luar sana yang boleh I goda, yang boleh tampung hidup I. You ingat, I nak sangat kehidup dengan you. Tapi you jangan lupa, you yang tergila-gilakan I dulu. Setan. Jaga mulut kau tu betina. Memang aku yang beria-ia nakkan kau sampai aku sanggup ceraikan bini pertama aku dulu.
Tapi jangan ingat, bila aku dah jadi milik kau, aku akan kekal jadi hak kau selamanya. Kau tak berhak nak ganggu kehidupan aku. Jangan harap, jantan sial. Aku bagi kau amaran terakhir. Jangan ganggu kehidupan aku lagi. Sekali lagi kau buat perangai macam ni, aku akan bunuh kau perempuan celaka. Kau faham tak? Siapa awak sebenarnya? Boleh awak nyatakan apa hubungan awak dengan Alia Adrina? Nama saya Haris bin Osman, also known as Aris Huisman. ARESHOUSMAN. Macam ni lah Tuan Inspektor. Saya adalah pengurus peribadi Alia Adrina. Atas sebab apa pula awak bertemu dengan dia? Untuk bunuh dia? Bukan macam tu Tuan. Saya berjumpa dengan Cik Alia untuk berbincang pasal kes gaduh dia dengan Marisa. Almaklumlah, Cik Alia tu artis terkenal. Isu macam ni bukannya kita boleh buat main-main. Silap-silap boleh menjatuhkan credibility dan popularity dia. Jadi saya sebagai pengurus peribadi dia, memang dah jadi tugas saya untuk menasihatkan dia, wahai Tuan Inspektor. Awak nak jaga kredibiliti dia sebagai seorang artis ke? Atau awak tak mahu publicity mohan tersebut menjatuhkan nama awak? Well, sebagai pengurus pribadi. Kan sama saja Tuan Inspektor. Apa yang Tuan Inspektor cuba nak buktikan ni? Kalau macam tu, awak ada motif untuk bunuh Alia Adrina. Betul tak apa yang saya katakan ni, Haris Osman? Itu mengarut! Oh! Bukan saya yang bunuh Cik Alia. Bukan saya. Tuan Inspektor jangan nak menuduh tak tentu pasal pula. Dan lagi satu, jangan panggil saya Haris bin Osman, tapi Aris Huisman. I don't care. Kes yang saya sedang siasat ni itu lagi penting. Itu lagi penting daripada sebutan nama awak tu. Ya. Memang pada semua orang, aku bukanlah sesiapa. Kewujudanku, tak penting. Dan aku akui kebenaran itu. Tapi kalau bukan disebabkan Cik Alia, mungkin aku tidak diperlukan langsung di sini. Perkenalan aku dengan Alia lah yang menjadi punca aku terlibat dalam dunia yang penuh dengan kemegahan ini. Dia menemukan aku di saat aku benar-benar terdesak. Berusaha sedaya upaya
demi meneruskan sisa hidupku. Namun, siapa yang sangka antara aku dan Alia punya kehidupan yang sempurna. Aku tidak pernah sukakan Alia secara pribadi maupun atas dasar kerja semata-mata. Dia seorang yang pongkal, angkuh, sombong, benci pada dirinya. Tapi berbeza dengan seorang artis yang tak ingin aku sebutkan namanya. Dia memiliki segala yang aku inginkan sehingga aku jatuh cinta padanya. Walau Tuhan jadikan aku begini, tapi aku masih punya nafsu kepinginkan belayan wanita. Aku bersumpah akan kulakukan apa saja demi mendapatkannya. Bodoh lah Eros. Kenapa kau bagi tahu pada orang tua tu yang aku ada kat sini Oh, bodoh aku kau nampak. Habis bodoh kau tu nak campak mana pula? Hei, kau ni dah kenapa? Memang kau bodoh pun, bangang. Kalau kau nak tahu, Datuk Rafi dah bayar aku RM500,000 untuk aku kahwin dengan Marissa. Supaya nanti kau takkan syak yang Datuk Rafi ada affair dengan Marissa. Tapi sebab kau dah buat pasal kat birthday party Marissa tadi, habis rancangan aku. Duit aku entah ke mana, Marissa entah ke mana. What? Kau berpakat dengan orang tua tu nak jatuhkan aku? Sampai hati kau buat aku macam ni, Eros. Kau tu setakat PA je. Memang aku dah sailang kau, Alia. Tapi aku tak ada pilihan. Aku terlalu cintakan Marissa. Aku terlalu cintakan dia walaupun mungkin dia takkan balas pun cinta aku. Walaupun perkahwinan kami hanyalah perkahwinan olok-olok, aku sanggup. Kau nak fikir apa pun, terpulanglah. Aku rela jadi pak sanggup. Lagipun, bukan itu saja yang aku ambil kira. Ni. Duit. Oh, duit. Besar sangat ke nilai RM500,000 tu pada kau berbanding dengan apa yang kita dah kecap bersama selama ni, Kalau nak diikutkan, tak berbaloi pun dengan apa yang bakal aku lakukan. Tapi kau bukan tak tahu Datuk tu orang yang bagaimana. Kedekut.
Dia nak bagi RM500,000 percuma. Macam tu saja pun dah cukup beruntung dah sebenarnya aku rasa. Sia-sia selama ni aku yang jaga makan minum kau. Aku yang bagi kau kerja. Macam ni kebalasan kau pada aku, Harris. Jaga apanya? Kau buat aku macam kuli, kau tahu tak? Kau suruh aku buat tu, kau suruh aku buat ni. Kau layan aku macam sampah. Pernah selama ni kau tanya apa yang aku nak? Apa yang aku rasa? Pernah? Celaka! Bangunlah weh. Apa yang aku dapat ni? Ya Allah. Janganlah kau mati pula. Mampus aku mati. Sudah. Baik, tinggalkan je tempat ni. Marissa Dewi ya? Ceritakan kepada saya, apa hubungan awak dengan Alia Adlina? Tuan Inspektor, I dengan Alia Adlina tiada sebarang hubungan yang rapat pun sebenarnya. Kami sekadar rakan seperjuangan dalam industri hiburan yang sama. Itu sahaja. Kebetulanlah kiranya ni. Okey. Tapi saya tak rasa yang pertemuan awak dengan Alia pada lewat malam, setelah awak berdua tidak bergaduh di majlis kerja awak. Mungkin awak tak puas hati dia mulakan awak. Jadi awak buat keputusan untuk bunuh dia. Nonsense. Ini tak masuk akal. Lagipun, I ni fobia bila melihat darah. Tengok darah sikit pun, I boleh pingsan. Takkan I mampu membunuh pula. Jadi, atas sebab apa pula awak bertemu dengan dia semalam? Okey, macam ni. I berjumpa dengan dia sebab I nak minta maaf tentang apa yang berlaku kat majlis tu. I nak jelaskan segala salah faham antara kami yang menjadi punca pergaduhan tersebut. But actually, I tak dapat bercakap dengan dia pun, Tuan Inspektor. Maksud awak? Tolong terangkan.
Alia hanya berbaring di atas katilnya saja. I ingatkan dia stres. Sebab I dapat hidu bau alkohol pada tubuhnya. I ada cuba gerakkan dia, tapi dia tak bangun-bangun. So I pun terus keluar je lah. That's all. Kalau macam tu, tak apalah. Saya harapkan keterangan Cik Marissa sedikit sebanyak dapat membantu siasatan kami. Nama I Marissa Day. Before I terlibat dalam dunia artis ni, terus terang I katakan yang I hanya budak kampung je kot. Hidup I dulu sangat susah. Dari kecil lagi I inginkan kehidupan yang mewah. I tak nak hidup miskin lagi. Ew. Sehinggalah kali pertama I berkenalan dengan seseorang yang percaya pada bakat dan rupa paras yang I miliki. Dan kerana dia jugalah I berpeluang untuk mendampingi ramai lelaki kaya yang punya pangkat dan nama. Hidup I sangat berkuah. Sentiasa ada lelaki-lelaki gatal yang ingin jalinkan hubungan dengan I. I tak kisah semua tu, asalkan hidup senang. Makanan ada orang sediakan. Pakaian ada orang belikan. Even pelancaran first album I dulu tu, ada orang tolong sponsorkan. Sejujurnya, hati I tak tenang hidup macam ni. I cuba untuk berubah. I mula cari kebenaran. Dekatkan diri dengan agama. I even mula berhijab. Tapi entah kenapa masih ada yang tak puas hati dengan I. Macam si Alia tu. Apa? Dia ingat dia bagus sangat ke, ha? Berani dia buat macam tu dekat I. I punya sukalah nak ada affair dengan siapa pun. Kalau dia pandai jaga laki dia, takkannya orang tua tu nak gatal sana, gatal sini. I tak kisah. I tak kira. I takkan lepaskan ayah. I akan buat hidup dia sengsara. Celaka kau, Alia. Kau memang sengaja nak jatuhkan air muka aku macam tu kan? Engkau, kalau tak puas hati dengan aku, just say it lah. Tapi jangan sampai malukan aku dekat majlis hari jadi aku sendiri
Like that. Apa? Kau ingat aku ni perempuan macam kau ke? Ha? Perempuan tak ada kelas. Kau dengar tak aku cakap dengan kau ni? Tak payah nak pura-pura tidur lah, Alia. 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 Aku diva. Aku cantik. Aku kena keluar dari sini. Bagaimana dengan maklumat berkaitan kes kita ini, detektif? Entahlah tuan. Setakat ni kita hanya ada beberapa orang suspek dan motif je. Punca kematian si mangsa pun belum dapat disahkan lagi. Menurut awak, siapa yang ada motif paling kukuh? Pada pendapat saya tuan, pengurus peribadi mangsa iaitu Eris Huseman dan juga Marissa Dewi adalah pembunuhnya. Saya tak fikir yang suami mangsa iaitu Datuk Rafi sanggup untuk bunuh isteri sendiri. Lagipun beliau adalah orang yang pertama berjumpa dengan mangsa. Saya tak fikir yang beliau sempat untuk melakukan apa-apa terhadap mangsa tuan. Betul tu. Tapi kita tak boleh ketepikan Datuk Rafi daripada senarai suspek kita sebelum kita dapat semua maklumat kita perlukan. Awak faham? Saya faham tuan. Arahkan semua anggota kita untuk dapatkan seberapa banyak maklumat yang boleh dengan keadaan segera. Baik tuan. Tuan, saya minta diri. Marissa Dewi, rasa-rasa awak antara Datuk Rafi dan Eris Huseman, siapa sebenarnya yang bunuh Alia? Tak tahulah Tuan Inspektor. Eris ni kot. Hei Marissa! Kau mengarut apanya? Main tuduh-tuduh orang pula. Padahal kau yang bunuh dia kan? I pula. Memang you yang bunuh dia. Semua orang tahu.
You tak suka bekerja dengan dia. So just mengaku je lah. Memang aku tak suka kerja dengan Alia. Tapi kau jangan lupa, semua orang tahu yang kau ada affair dengan Datuk Rafi. Sebab tu kau bergaduh dengan dia dekat birthday party kau semalam. Excuse me. Mulut you jangan nak terlupa sangat. I dengan Datuk Rafi tak ada apa-apa hubungan. Memang dia pernah sponsor pelancaran album I dulu. Tapi itu pun atas dasar perniagaan. Iyalah tu. Yang Datuk ni pun dari tadi menangis tak ingat dunia. Apa Datuk ingat kalau Datuk terus bersedih macam tu, semua orang takkan syak Datuk lah ya? Semua orang tahulah perangai buruk Datuk kat luar sana tu. Perangai apa? You jangan nak pandai-pandai buat cerita. Datuk, semua orang tahulah Datuk ada simpan perempuan. Yang Datuk cuba nak upah saya dulu tu apa? Kononnya nak bagi RM500,000 untuk saya kahwin dengan Marissa lah. Apalah? What? Datuk, you nak upah si Aries ni kahwin dengan I? Hey, Datuk ingat I ni barang permainan Datuk? Yang Datuk suka-suka nak tentukan? Mentang-mentang Datuk pernah taja I dulu, apa? Datuk ingat Datuk boleh buat semua ni? Macam tu? Marissa, you jangan cakap macam tu. Don't take advantage. I cakap punya sebenar. Bagus, I believe. Tuan, kita dah terima keputusan di makmal forensik berkenaan dengan punca kematian si mangsa. Bagus, detektif. Bagus. Jadi, apa yang kita ada? Melihat seseorang itu mati di hadapan mata pasti akan membuatkan kita rasa takut. Ketakutan yang membuatkan kita sedar bahawa kita akan mati satu masa nanti. Tapi bagiku juga, aku tak takutkan mati. Aku teruja untuk mati. Aku menunggu bilakah saatnya aku akan mati. Bahkan hampir setiap masa aku menunggu. Bagaimana caranya aku akan mati. Tapi bukan mati sebegini yang aku hendakkan. Bukan penamat sebegini yang aku mahukan. Ini ternyata tak seperti apa yang aku inginkan. Mati tanpa mengetahui. Bagaimana caranya? Siapa pelakunya? Atau apa puncanya? Aku tak nak mati dalam keadaan yang penuh persoalan tanpa jawapan. Kenapa kau matikan aku dengan cara begini? Kenapa kau begitu kejam dengan aku, Tuhan? Kenapa? Kenapa, Tuhan? Kenapa? Luna Ramona. Wah, saya tak sangka yang awak pun turut terlibat dalam kes ni.
Memangnya Bapak menyangka saya yang membunuh Mbak Alia? Saya nggak pantas melakukan hal seperti itu. Apalagi Mbak Alia itu sudah saya anggap seperti saudara saya sendiri, Pak. Ya, memang awak dah anggap dia macam saudara awak sendiri. Tapi saya rasa, mungkin awak dah anggap apa yang dimilikinya selama ini seharusnya menjadi milik awak juga. Bukankah begitu? Maksud Bapak apa sih? Apa yang saya maksudkan, kehidupan mewah yang dilalui Cik Alia. Cik Luna berasa cemburu dengan segala kelebihan tersebut. Cik Luna pun nak rasa kemewahan yang semacam itu. Persoalannya, bagaimana untuk mendapatkannya? Cara yang paling mudah dengan menjalinkan hubungan sulit dengan Datuk Rafi. Lepas tu, Cik Luna bunuh Alia. Betul kan? Enggak. Saya enggak ada apa-apa hubungan sama Datuk Rafi. Saya enggak membunuh Mbak Alia, bukan saya pembunuhnya, Pak. Kalau macam tu, macam mana kesan dadah yang ada pada pandang Alia? Boleh sama. Boleh sama dengan sejenis dadah yang kami temui di pangsa Puri Cik Luna. Macam mana? Itu kan bisa aja Mbak Alia ambil sewaktu melawat saya. Itu kan bisa terjadi, Pak. Jangan nak berapa lagi. Rakan kubat awak yang bekerja sebagai pelayan di Hotel Sunshine telah kami berkas. Cakap jelah hal yang sebenar. Cakap jelah hal yang sebenar. Cakap jelah hal yang sebenar. Ustaz! Emang pelanggan itu saya kenal. Tapi saya enggak membunuh Mbak Alia, bukan saya. Kalau bukan awak, siapa lagi yang ingin bunuh? Ya! Emang saya yang membunuhnya. Emang saya yang menyuruh teman saya meletakkan dadah dalam minuman Mbak Alia. Puas hati kalian? Ha? Puas? Kalau awak mengaku saja dari tadi kan senang. Aku tak sangka, Luna. Sampai macam ni sekali kau buatkan aku. Sampai hati kau kianat aku, Luna. Sampai hati kau. Aku tak bisa, Pak. Meski aku telah mengganti persahabatan aku sama Mbak Alia, aku punya perasaan bersalah terhadapnya. Aku punya rasa bersalah kerana telah modai persahabatan saya sama Mbak Alia, Pak. Walau bagaimanapun, keterangan awak telah kami ambil, Cik Luna. Mengikut Seksyen 302 Kanun Kesedaran, awak akan dihukum gantung sampai mati jika sabit kesalahan atas pembunuhan dengan niat. Tunggu dulu, Pak. Bukan saya saja yang terlibat dalam hal ini. Datuk Rafi juga turut terlibat dalam hal ini. Emangnya dadah itu diberikan kepada saya oleh Datuk Rafi, Pak? Tak. Aku tak bersalah. Kamu semua patut tangkap Luna Ramona saja. Aku tak terlibat dalam pembunuhan ini. Mas Rafi, ngapain Mas berlaku sedemikian terhadap saya? Apa Mas enggan tindakan saya? Tegar Mas biarin saya menerima hukuman ini sendirian. Kau jangan nak mengarut. Cik, duk. Kau tu pembunuh. Tuan Inspektor, lepaskan saya. Saya boleh bayar berapa saja yang Tuan Inspektor mahukan. Kita, mananya laki aku ada hubungan sulit dengan kau, Luna. Bukan dengan Marisa. Aku tak percaya semua ni. Kenapa, Luna? Aku tak percaya. Tak usahlah Datuk cuba untuk merasuah saya. Detektif, bawa Luna ke tahanan. Encik, ikut saya.
Ini semua salah lo. Lo yang udah menyalahkan ini semua. Lo udah bikin saya menjadi pembunuh. Kau diamlah. Kau yang patut kena hukuman gantung sampai mati. Bukan aku. Dasar majikan kau. Awak kena tambah sebarang lagi. Saya janji, saya akan cuba kurangkan hukuman awak. Kau. Siapa sangka beginilah pengakhiran buat kisah hidup aku. Kisah hitam aku yang penuh dengan kekeliruan dan keperitan ini telah habis sampai di sini saja. Ternyata kehidupan yang selama ini aku inginkan, aku usahakan, aku banggakan, akhirnya menjadi penyebab aku kehilangan nyawaku sendiri. Gara-gara aku mengejar kemewahan dan kenikmatan dunia yang bersifat sementara, aku telah hilang jalan menuju ke syurga selamanya. Seumur hidupku, terlalu banyak pengkhianatan yang telah aku lalui. Begitu juga dengan kejutan demi kejutan yang muncul tanpa aku sedari. Memang pengkhianatan itu akan menjadi lebih kejam bila diselangi dengan kejutan yang penuh misteri. Tapi siapa tahu perkara sebegini juga akan menimpa engkau semua. Cuma yang menjadi persoalannya sekarang adalah bila. Demikianlah tadi pementasan teater Titik Nokta. Memperkenalkan produksi dan pelakon yang menjayakan pementasan. Kamera dan buku. Penataan bukti Fazliha dan Razia. Penataan Sahir Aziz Abi dan Rahim Dalbe. Mereka Hafiz Zamir. Koreografer Syafri Mahmud. Yazmin Hasan. Seterusnya, perkenalkan Besar Satu Zaikan Titik Nokta. Akhirul Zaman sebagai pelayan kelab. Hon sebagai Forensik 1. Diri. Budak sebagai Forensik 2.
Anis Amri, housekeeper, Farad Alisa, Hakim Amri, Datuk Rafi, dan Suhaila Abdul Kadir sebagai detektif, Siti Soleha sebagai Luna Ramona, Razil Tahir sebagai Alex Yusman, Heidi Amira sebagai Marissa Dewi, Rizan Abdul Rahman sebagai Inspektor Shah, dan dengan bangga yang memperkenalkan peraja utama Titik Nota Fanina Crystal Felix sebagai Alia Adlina. Turut memperkenalkan penulis skrip Titik Nota saudara Hafizul Ruslan, pengarah yang menjayakan pengarahan Titik Nota saudara Afnan Hilman, dan pengurus produksi kumpulan teater layar Sabah yang menjayakan Titik Nota Kalimat Teater News di Malaya, Aida Abdullah Azman.